Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kota Kinabalu formula baru dengan melantik ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Pakatan Harapan PS dalam Jemaah Menteri Kerajaan Negeri Sabah mampu memperhebat usaha membangun negeri ini. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Sahilmi Yahya berkata gantikan ADUN Gabungan Rakyat Sabah GRS, Barisan Nasional BN dan Parti Harapan dalam Jemaah Menteri itu juga diharap dapat bekerja dengan lebih berkesan dalam merangka secara melaksana dasar terbaik untuk rakyat Sabah. Kemelut politik sudah beredar, jadi ini adalah masa untuk Kabinet Sabah dengan formula baru. Ini bekerja untuk rakyat, katanya kepada pemberita selepas Majlis Angkat Sumpah Jawatan 3 ADUN sebagai ahli Jemaah Menteri Kerajaan Negeri Sabah di Istana Sri Kinabalu di sini semalam. Ditanya sama ada UMNO dan BN bakal mengambil tindakan ke atas beliau susulan menerima jawatan tersebut, ADUN Tanjung Keramat itu berkata beliau menyerahkan kepada pimpinan parti tentang perkara tersebut dan menegaskan dirinya masih ahli UMNO. Terdahulu, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Sri Bomoktaradin semalam mendakwa dua ADUN parti itu yang dilantik dalam barisan ahli Jemaah Menteri Kerajaan Sabah tidak mewakili UMNO negeri berkenaan. Justru, Bomoktar berkata perkara berkenaan akan dibawa ke lembaga disiplin UMNO karena membelakangkan keputusan UMNO dan BN Sabah. Kota Menteri Datuk Seri Haji Jinor semalam mengumumkan ahli Jemaah Menteri Kerajaan Sabah yang baru dengan tujuh melibatkan ADUN GRS manakala masing-masing dua daripada BN dan Parti Harapan PH. Rombakan itu menyaksikan Sahilmi dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri 3 menggantikan timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Sri Dr. Joakim Gunsalam yang dilantik timbalan Ketua Menteri 2. Sahilmi turut menggantikan Bung Mokhtar sebagai Menteri Kerja Raya. 3 ADUN Sabah mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri baru Kerajaan Sabah ialah Pengurusi Pakatan Harapan PH Sabah yang juga ADUN APAP Datuk Christina Leo, Pong Jinji Luyang daripada DAP dan Jimis Ratib daripada BN Sugut. Sementara itu, Leo yang dilantik sebagai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri berkata, satu mesyuarat akan diadakan bersama pembantu menteri serta pihak pengurusan kementerian serta agensi terlibat bagi memantapkan sektor pelancongan negeri berkenaan. Kami Sabah merekodkan 4.3 juta pelancong dan lebih separuh dari Cina, tetapi selepas pertukaran kerajaan pada 2020 dan pandemik COVID-19, pasaran menjadi sangat sunyi. Kami akan coba yang terbaik untuk meningkatkan sektor pelancongan kami pada 2023. Kita harap ini tahun yang bagus buat Sabah, katanya. Sementara itu, Pong yang dilantik sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah berkata beliau akan menggandakan usaha, masa dan tanggung jawab bagi membantu rakyat dan bersama-sama membangun negeri menjadi lebih mampan. Saya tahu ini tanggung jawab amat berat dan penggal kerajaan cuma tidak sampai 3 tahun lagi, artinya pelantikan ini saya kena gunakan sebaiknya. Tidak ada honeymoon time for me, khususnya menjelang tahun baru Cina. Saya terpaksa batal banyak sesi jamuan karena ini masa kembali bekerja, katanya. Selain itu, James yang memegang portofolio Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri berkata beliau akan menggunakan pengalaman sebagai pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah selama
lebih 2 tahun untuk membangunkan negeri, terutama di kawasan miskin Tegar. Berita ini diambil dari Astro Awani.